Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kumpulan kami akan membentangkan tajuk tafakkur dan muraqabah. Ahli kumpulan kami tadi pada 3 orang, iaitu saya sendiri Muhammad Firdaus bin Rizwan, nombor metrik 065-492. Yang kedua adalah Abdul Hadi 065-468 dan Saifullah Amin 066-018. Dan antara kandungan yang terdapat dalam pembentang kami ialah pertama sekali al-muqaddimah, yang kedua ta'rif pada muraqabah dan tafakkur dan muraqabah itu serta dengan dalil, yang ketiga mafhum wa athar, yang keempat an-naw', dan yang kelima ialah khulasah daripada tafakkur dan muraqabah. Baik, pertama al-muqaddimah. Al-muqaddimah at-ta'min wal muraqabah syai'un muhimmun fi a'malina al-mukhlasah ila Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa yadkhilu fi mujallad an-nizam alladhi ya'tabiru an-nizam أحد مجلات الدراسة الإسلامية التي تهتم بتنقية الجوانب الداخلية الإنسان التي يمكن أن تحيي الأخلاق النبيلة. Yang mana tafakkur dan muraqabah ini merupakan satu perkara yang penting dalam satu amal keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ianya termasuk dalam bidang tarikat, yang mana tarikat ini merupakan salah satu bidang kajian Islam memberikan perhatian kepada pembersihan aspek batiniah manusia yang dapat menghidupkan akhlak yang mulia. Okey, kita pergi kepada ta'rif kepada tafakkur dan muraqabah. Okey, bagi ta'rif tafakkur pula ialah tafakkara fi al-lughah ta'ti al-kalimah tafakkara min juz'i al-kalimah tafakkara wa yatafakkaru wa yatafakkarani ma al-kalimah al-asasiyah fuqara. ومعنى في الاصطلاحا التأمين والتفكير في خلق الله تعالى في السماوات وعلى الأرض وتوجيه العقل إلى عاصمة الخالق ومجد صفاته. Yang mana kata tafakkur ini dia diambil daripada bahasa Arab dalam bentuk masdar tafakkara, yang bermaksud renungan ataupun perenungan, berfikir atau meneliti dengan bersungguh-sungguh. Itu daripada dua ini, daripada segi lughah dan istilah. Mana tafakkara daripada segi lughah dia, tafakkar berasal daripada akar kata yatafakkarun, tafakkaran dengan kata dasar fuqara. Manakala daripada segi istilah pula ialah merenung dan berfikir tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala di langit dan bumi, mengarahkan fikiran kepada kebesaran pencipta dan kemuliaan sifat-sifatnya. Baik, bagi ta'rif kepada muraqabah pula, al-lughah muraqabah mushtaqah min kalimah raqabah, wa ta'ana al-muraqabah wal muraqabati wasyahadah, wal muraqabah ta'ana aidan al-muraqabah wal muraqabah. Wal istilah fa in al-muraqabah hiya i'tiqadi bi anna shakhsi ladayhi anna Allah subhanahu wa ta'ala bi raqabati da'iman wa yarahu wa yasmi'uhu wa ya'rifu kullu ma yaf'iluhu fi kulli marrah wa kullu lahtatu wa kullu nafsi wa kullu tarfati 'ain. Yang mana muraqabah dari segi bahasa bermaksud pengawasan dan pantauan. Manakala daripada segi istilah pula ialah keyakinan yang ada pada diri seseorang bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengawasi, melihat, mendengar dan mengetahui segenap perkara yang dilakukan oleh hamba-Nya. Itu maksud bagi pada dan takrif daripada al-muraqabah. Okey, baik. Yang seterusnya adalah al-qiraat atau al-hadis an-nabawiyah min fil tafakkur wal muraqabah. Yang ini dalil daripada Al-Quran dan hadis berkenaan dengan tafakkur dan muraqabah. Pertama, al-muraqabah daripada ayat Al-Quran, ta'ti min asli al-kalimah raqibah fil lughati wa hiya al-inayah kama yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayah. Surah At-Taubah ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yarqubuna fi mu'minin illa wa la dhimma wa ulaika humul mu'tadun. Sadaqallahul azim. Makna la yabitu bil mu'minina uhud. Yang mana muraqabah ini kata asal dia daripada kalimah majmu', iaitu menjaga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah yang bermaksud dia, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan yang kedua daripada hadis yang ini berkenaan dengan tafakkur, qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Ibnu Abbas wa Abu Darda radhiyallahu anhu, fakkara sa'ah khairan min qiyamil lailah. Al-ma'na at-tafkir limadati sa'ah khair min istayqiz lil ibadah tuwal al-lail.
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas dan Abu Darda radhiyallahu anhuma, yang mana fikirkan sejam lebih baik daripada bermalam. Daripada hadis ini bermaksud berfikir sejam itu lebih baik daripada kita bangun beribadat sepanjang malam. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hadi bin Muhammad Fauzi Jamili, nombor metrik 065468. Baik, insyaAllah pada hari ini saya akan menyambung pembentangan daripada sahabat saya mengenai muraqabah dan tafakur. Kita pergi kepada ciri-ciri muraqabah, iaitu khasa'isul muraqabah. Khasa'isul muraqabah yanqasimu ila arba'ah. الواحد مراقبة في طاعة الله، والثاني مراقبة في معصية، والثالث مراقبة في الأمور، والآخر مراقبة ضد المحاكمات. Muraqabah yang pertama adalah muraqabah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu muraqabah dalam ketaatan kepada Allah dalam menjalankan segala perintah Allah dengan penuh keikhlasan hanya kerana Allah. Oleh kerana dia menyedari bahawa Allah Subhanahu wa taala mengetahui niat yang tersembunyi dalam jiwanya, maka dia memelihara sebaiknya ibadah dan amalan. Yang kedua adalah muraqabah dalam kemaksiatan, bermakna seseorang itu menjauhi segala perbuatan dosa dan maksiat. Jika dia telah melakukan maksiat sekalipun, dia akan bertaubat dan meninggalkan kesalahan kerana menyedari bahawa Allah Subhanahu wa taala mengetahui, mengawasi dan berupaya pula mengampunkan. Muraqabah yang ketiga adalah muraqabah dalam hal-hal yang bersifat mubah, iaitu harus. Orang yang mempunyai sifat muraqabah akan menjaga adab-adab terhadap Allah. Sebagai contoh, dia tidak kufur nikmat yang telah diberikan. Dia bersyukur, menjaga hubungan baik dengan orang, jujur, amanah dan tidak lokek untuk membantu mereka yang memerlukan, serta berani berkata benar dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah muraqabah terhadap ujian dan musibah yang menimpa, iaitu sabar dan redha dengan musibah dan ujian yang menimpa. Di samping itu, dia sedar bahawa segalanya adalah kepunyaan Allah, maka Allah berhak untuk memberi dan mengambil apa jua perkara miliknya. Seseorang yang mempunyai muraqabah ketika diuji juga percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala tahu dan maha mengetahui yang terbaik untuk dirinya dan tidak putus asa daripada mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita pindah kepada khasa'isut tafkir. Fa inna ma'rifatullah ya tabi'ah man ya'rifu asma'ullah wa sifatih. Wa ka kitabi muqaddimatihi wa khutu'atu lillahi bi ta'ati kullul awamir wa tanfidhu kullul awamir wa fi nafs alwaqt istita'a an yatruku as-samati al-mustanjiyatu wal marhumatu fi syari'ah. Menurut Syekh Abu Ali Ad-Daqaq, salah satu tanda makrifah adalah munculnya haibah dari Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat yang menyebabkan dia taat kepada Allah. Dan barang siapa bertambah haibahnya, maka akan bertambah makrifahnya, ini tafakurnya. Menurutnya lagi, makrifah membawa ketenteraman dalam hati, sebagaimana pengetahuan membawa kedamaian. Jadi orang yang makrifahnya bertambah, maka bertambah pula ketenteramannya. Menurut orang sufi, ma'rifatullah ialah sifat orang yang mengenal nama-nama dan sifat Allah sebagai buku pengenalannya. Ialah ketundukannya kepada Allah dengan mematuhi segala perintah dan melaksanakan segala suruhan. Pada waktu yang sama, dia mampu untuk meninggalkan sifat-sifat yang tercela dan dilarang di dalam syarak. Mereka akan mengingati Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul rasa cinta kepada Allah dan Allah mencintainya. Maka Allah akan mengurniakan kepadanya petunjuk dan hidayah, sehingga dengan petunjuk tersebut dia tidak dapat dipengaruhi oleh berbagai unsur lain yang boleh memalingkan dirinya dan mengingati Allah Subhanahu wa taala. خصائص التفكير. وقال أبو زكريا الأنصاري إن مقربة الله هي معرفة التي ترفع الإنسان إلى مستوى الثقة المطلقة بالله وبالله. لا يسمى المتصوفة كل من له علم بأنه عارفين، بل من لديه علم له صلة بالله سبحانه وتعالى. Seorang ahli sufi masyhur iaitu Ibn Athaillah As-Sakandari membahagikan ma'rifatullah kepada dua bahagian. Makrifat umum ialah mengenali Allah untuk melepaskan tuntutan wajib yang dituntut olehnya, iaitu dengan cara mengenali Allah melalui perantaraan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya yang bersangkut paut dengan masalah ketuhanan.
Ma'rifatullah yang khusus pula ialah mengenali Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan bagi semua makhluk yang lahir dari musyahadah. Maka seorang yang arif atau arifin ialah seorang yang mengenali zat Allah Subhanahu wa taala, asma' dan af'alnya dengan perantaraan musyahadah yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang dihendakinya. Asarut tahqiqul muraqabah. Muraqabatullah ya sifatul mu'min ya'tabiru nabilan li'anna al-mu'min ya'ishu ma'aha tuwal hayatihi wa huwa yash'aru annahu da'iman tahta al-muraqabah wal muraqabatu min qabla Allahi rabbil alamin. Inna syu'ur bil ash tahtu isyrafillah wa afdalu syu'ur lil mu'min. Muraqabah atau muraqabatullah ialah sifat mukmin yang dianggap mulia kerana dengannya seorang mukmin menjalani seluruh kehidupannya dengan merasakan dia sentiasa diawasi serta diperhati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Tuhan sekalian alam. Perasaan hidup dalam pengawasan Allah merupakan perasaan yang terbaik bagi seseorang mukmin. Sifat muraqabah dalam diri akan menyebabkan seseorang mukmin merasa sentiasa diperhati yang membuatkan dia merasa takut untuk membuat dosa kerana dia tahu dia tidak pernah terlepas dari pandangan Tuhannya. Maksiat-maksiat yang terhidang akan dapat dihindari dengan adanya rasa muraqabah itu. Bukan mudah untuk menanam sifat ini dalam diri kerana kita, sifat manusia ini sangat mudah terpedaya dengan kebahagiaan yang sementara. Seterusnya, ahammiyatu tafkir fi ma'rifatillah. At-ta'ammul huwa tazkurullah fi sumtu yaj'alul qalb aktsaru layanatu wa aqrabu ila Allah ba'da zalik. Sayantaju tafkir fi ihya'u ilmuddin. Yaqaddimu lana al-imam Ghazali aidan لرشادة مفادها أن المسلم يجب أن يفكر ثم يقيم كل نشاط من نشاط جسده. Tafakkur adalah mengingati Allah SWT dalam keadaan diam, menyebabkan hati menjadi lebih lembut dan takut kepada Allah SWT. Seterusnya, tafakkur akan menghasilkan tazakkur. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali juga memberikan kita panduan bahawa seorang Muslim patut berfikir kemudian menjadikan setiap aktiviti anggota tubuhnya itu yang bermanfaat. Terhadap lisan misalnya, sungguhnya lisan itu menghadap kepada mengumpat, berdusta, menyucikan diri, dan mentertawakan orang lain, berbantah-bantahan, bersenda gurau dan terjun pada apa yang tidak penting dan lainnya. Oleh kerana itu, jagalah lidah dengan tafakkur. Al-Jahiz berkata, sebaik-baik perkataan adalah sedikit tetapi bermanfaat daripada banyak bicara tetapi kosong. Seterusnya, Ibnu Al-Jawzi dalam bukunya Syahid Al-Khathir menuliskan, orang yang memikirkan akhir kehidupan pasti akan menaruh kewaspadaan dan orang yang meyakini lamanya perjalanan itu akan melakukan persiapan. Akhirnya mereka yang ma'rifatullah menghasilkan ketakwaan dan keimanan yang sebenar dengan kepatuhan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Syaiful Amin, Musyidur Rizal. Nombor metrik 066018. Baik, al-an sa'awasilu hadha taqdim anil naw' min at-tafakkur. Awalan, at-ta'mil min hilalul ayatillahi subhanahu wa ta'ala. Fa inna at-ta'milu huwa tafkir fi kulli al-mahlukat ghairul al-'adiyah min Allah subhanahu wa ta'ala. Tafakkur yang pertama ini adalah tafakkur untuk merenungi tentang segala ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Al-misal min hilal an-nazir ila al-manazir at-tabi'iyah al-jamilah, itu dengan kita melihat pemandangan yang indah, wa murtafa'at al-jabal al-muhibah, ketinggian gunung-gunung yang tinggi, wa natihat ashab allati tam insya'uha biwasitah ad-amirah bisyariyah zakiyah, kemudian dengan gedung pencakar langit hasil olahan daripada otak manusia yang cerdas dan sebagainya. ثانيا التعميل من هلال العطاء يمكن أن تختلف كل هدايا النعمة والنعمة والإعاشة من الله سبحانه وتعالى من شخص إلى آخر، وبعضهم يعتبره شيئا طبيعيا لأنه لا يحتاج إلى العمل من أجله. التفكر ini berkaitan segala pemberian nikmat, rahmat dan rezeki daripada Allah SWT boleh menjadi berbeza kepada setiap seseorang. Ada yang menganggapnya sebagai hal yang biasa kerana tidak perlu diusahakan. Namun bagi orang yang fikir, itu adalah bentuk kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala pada hamba-hambanya.
As-salisan at-ta'milu bi ajri zunub, iaitu tafakkur dengan balasan-balasan dosa, sama dengan balasan syurga yang telah Allah SWT janjikan saat seseorang melakukan kebaikan. Inda at-ta'mil saya'arufu an-nas al-af'al allati adat ila irtika ay khati'ah. Dengan tafakkur, seseorang juga akan teringat akan dosanya. Saat bertafakkur, orang akan mengetahui perbuatan yang menjurus pada dosa apa saja yang telah dilakukan. Ar-rabi'an at-ta'milu fi wa'dallahi subhanahu wa ta'ala. At-ta'mil min afdaru at-turki litazkir al-hayatul akhirah. At-ta'mil aidan yalidu al-hubbi wa yu'min bi anna al-akhirah mawjudah wa anna al-hasanat tatakaffa bil hasanah. Ia adalah tafakkur tentang janji-janji Allah SWT. Ia adalah salah satu cara untuk mengingati akhirat yang paling baik. Dengan tafakkur juga akan melahirkan rasa cinta dan percaya bahawa akhirat itu wujud. Dan perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan. Wa akhiran minat tafakkur at-ta'milu fil qanatiz zaid. At-tafakkur ala gharil muhassibah wa wasitu yumkinu al-syahsi ayat ta'milu nafsihi fih. Ini adalah tafakkur tentang kekurangan diri. Ia adalah serupa dengan muhasabah. Dengan begitu, seseorang akan memiliki rasa malu saat memiliki rasa kekurangan yang banyak dan memperbaikinya di kemudian hari agar berubah menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Wa ba'da zalik an-naw' minal muraqabah. Awalan, al-muraqabah fi ta'atullah subhanahu wa ta'ala. Innal muraqabah fi ta'atullah tanfizu jami'un awamirullah bi ikhlas tam faqad fi sabilillah. Bil makna muraqabah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana muraqabah dalam ketaatan kepada Allah adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Tsaniyan al-muraqabah fil ihsan, yakni al insan yatajannibu al-khati'ah wal fujur. Seseorang itu menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Jika dia melakukan maksiat sekalipun, dia akan bertaubat dan meninggal kesalahan kerana menyadari bahawa Allah SWT Maha melihat dan mengawasi. Wa ba'da zalik ar-salisan al-muraqabah fil umuril al-mabahah. An-nas alladhina ladihum tabi'ah al-muraqabah sawfa yahafizuna ala al-akhlaq tajahuwa subhanahu wa ta'ala. Bil makna muraqabah dalam hal-hal yang bersifat mubah, yakni harus. Orang yang mempunyai sifat muraqabah akan menjaga adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, dia tidak kufur nikmat yang telah diberikan. Dia akan sentiasa bersyukur. Wa akhiran, muraqabah minal al-fitnu wal masaib allati tahallu biha. Muraqabah terhadap ujian dan musibah yang menimpa. Yakni innal muraqabah fi ta'atillah subhanahu wa ta'ala tanfizu jami'un awamirullah bi ikhlas tanfaqat fi sabilillah. Yakni sabar dan redha dengan ujian yang menimpa, sampai itu dia sedar bahawa segalanya adalah kepunyaan Allah SWT. Maka Allah SWT berhak untuk memberi dan mengambil harta miliknya atau perkara miliknya. Seorang yang mempunyai muraqabah ketika diuji juga bahawa Allah SWT tahu yang terbaik untuknya. Wa akhiran al-halasah
يمكن التفسير التعميل على أنه وسيلة للمسلمين للعبادة في صمت من الهلال تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى، لأنه يتم فقط من هلال العقل وكذلك القلب، فإن أهمية التعميل بالنسبة للمسلم هي شكل من أشكال التعميل الذاتي حتى يكون حارما ممتنا. وأخيرا يعد التعميل شيئا مفيدا جدا إذا تم إجراؤه بشكل صحيح، مما يجعل المرء يؤمن أكثر بالله سبحانه وتعالى. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.